Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Norikmal Hamjani. Tumpuan berita. Pusat Pakar Perubatan Normah akan memiliki bangunan baharu yang dilengkapi dengan teknologi lebih canggih. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, pihaknya kini sedang mendapatkan pakar untuk membantu membina bangunan berkenaan. This hospital building will be the state of the art, and we are getting specialists to help us in terms of how the building should be constructed and what are the IT facilities that must be equipped in that particular building. The next is, of course, you have the equipment. We will find out the best equipment in that hospital. And next to the hospital, we have a hotel. And that will provide accommodation to the patient as well as those who are with them. This will cost a lot of money. Don't worry, I try to find the money. Beliau berucap demikian dalam Majlis Perasmian Makmal Kardiovaskular MSCT dan MRI baru di Pusat Pakar Perubatan Normah Kuching pada Isnin. Menjelas lanjut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata pembinaan hospital baharu itu juga akan mengambil kira faktor mesra alam dan selesa semasa dan selepas rawatan pesakit. As you know, sometimes we need hospital that is friendly to environment as well as very comfortable. Not only during the treatment, but post-treatment. Post-treatment, I think, is place where you feel you sudah baik betul-betul. And then you can enjoy what you see. So it has to be near a river. Kalau near river, dia ada marina sikit. Dia ada bit of shopping complex. At the same time makan-makan. Kalau you sakit pun you boleh makan dekat tepi river. With your wife there, as if you're a bit romantic. Jadi, with that sort of environment, I think sakit pun hilang. Sementara itu, Premier Sarawak berkata kerajaan Sarawak akan memperkasa sektor penjagaan kesihatan di negeri ini dengan melaksanakan sistem teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Ujar beliau, ini akan membantu memajukan sektor berkenaan dengan lebih cepat serta menyampaikan penjagaan kesihatan yang lebih baik dengan meningkatkan keberkesanannya. Currently, our healthcare system is set up to treat patients who already have health issues, and patients are treated based on their symptoms. This reactive approach incurs huge cost, time, and resources. I think we need to change this approach. The future of healthcare is in prevention rather than cure. Innovations such as robot, digital and artificial intelligence are trusted physician assistant. One of its potential is to help people to stay healthy so they don't need a doctor, or at least not as often. We will see lesser of inpatient but more of outpatient. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Setiausaha Kerajaan Sarawak yang juga pengerusi Sarawak Medical Center Sundian Berhad, Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki, Setiausaha Keuangan Negeri yang juga Lembaga Pengarah Sarawak Medical Center Sundian Berhad, Datuk Seri Dr. Wan Lizosman Wan Omar dan Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Pengarah Urusan Pusat Pakar Perubatan Normah, Datuk Dr. Au Yong Kin Ho. Dalam perkembangan lain, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari telah bersetuju memberi peruntukan geran padanan 1 berbanding 1 bagi pembinaan bangunan Persekutuan Persatuan Cina Sarawak. Beliau berkata sebarang dana yang dikumpul oleh persekutuan itu akan dipadan oleh Kerajaan Sarawak. 15 million bolehlah one to one. One to one. You raise 6 million, I give you 6. If you raise 7, I give you 7. Premier Sarawak mengumumkan perkara tersebut semasa berucap dalam Majlis Makan Malam Gabungan Pertubuhan Cina Sarawak di Kuching pada Isnin. Beliau juga telah meluruskan geran sebanyak RM200,000 kepada persekutuan itu. Katanya geran tersebut adalah untuk persekutuan tersebut serta badan belia dan wanita menjalankan aktiviti tahunan.
It is meant for the whole federation as well as the youth section and the women section, and the all. So I give you 200,000 lah, the grant. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Uga Embas dan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, Konsul Jeneral China di Kuching Sing Wei Ping, Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching Raden Sigit Widjaksono, Presiden Persekutuan Persatuan Cina Malaysia Tan Sri Datuk Panglima Dr. Goh Tian Chuan JP dan Presiden Persekutuan Persatuan Cina Sarawak Datuk Richard Wee Liang Chiat. Terdahulu semasa berucap dalam majlis sama, Datuk Richard Wee berkata Persekutuan Persatuan Cina Sarawak telah menubuhkan jawatan kuasa bantuan kebajikan untuk membantu mangsa-mangsa yang tercicir dalam program kerajaan. Menurut beliau, jawatan kuasa tersebut adalah salah satu inisiatif persekutuan itu dalam membantu meringankan beban kos sara hidup dan bantuan perubatan untuk mangsa. And we are doing our level best to provide subsistence and medical assistance for those victims. These funds that we have is estimated to be approximately about 150,000 to 200,000 annually. For an association which has limited income, we rely today totally on the contribution from our members association and the community to fund our annual SAR for around about $1 million for the activities undertaken by the two committees. We intend to continue the works of these two main activities as we have received positive feedback and from both the government ministries and agency as well as our community. Tambah beliau lagi, persekutuan itu juga akan terus menjalankan aktiviti pengumpulan dana untuk menjalankan kerja-kerja kebajikan kepada masyarakat. Laporan seterusnya. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ahli Hassan telah menerima kunjungan hormat Presiden Asia Tenggara Fortescue Future Industries Proprietary Limited FFI Alat Nui di pejabatnya di Kuching pada Isnin. Kunjungan hormat itu susulan daripada lawatannya ke Australia Barat pada Jun lepas dengan Fortescue menyatakan hasrat untuk melabur dalam pengeluaran hidrogen dan amonia hijau di Sarawak. Semasa pertemuan itu, Datuk Ahmad Awang Tengah mengalu-alukan pelaburan dalam projek pengeluaran hidrogen dan amonia hijau berskala besar pertama FFI di dunia. Projek ini adalah selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak PCDS 2030 yang berteraskan kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Dalam pada itu, Alat Noi turut memuji Datuk Ahmad Awang Tengah di atas kepimpinannya dalam memudahkan para pelabur melabur dalam projek negeri ini. Paparan selanjutnya di Bau. Kerajaan Sarawak terus mempergiat usaha dalam industri komoditi bagi memberikan manfaat kepada rakyat terutamanya penduduk luar bandar. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, beliau mempunyai visi dalam mentransformasikan sosioekonomi penduduk tempatan menerusi pelbagai program yang dilaksanakan bagi industri berkenaan. So, government, we as a minister, we have to find ways how to make sure that we meet until the end the need for marketing and so on. Itulah sebab kita mengadakan agropark, CPPC, terminal food dan sebagainya supaya ada orang yang boleh membuat sesuatu kerja untuk to be having a complete supply chain. Kita ada R&D, katalah kita ada Department of Agriculture buat research apa tanah yang sesuai, apa produk yang sesuai, apa tanaman yang sesuai dan sebagainya. So kita akan membolehkan operators, farmers untuk produce. Lepas itu kita ada orang yang kita lakukan seperti transporter, orang yang logistik, orang yang buat processing, orang yang buat marketing dan sebagainya. Baru kita ada complete supply chain. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Penangguhan Pesta Tasik Biru dan penyampaian plak Memorandum Persefahaman Pesta Tasik Biru 2022 di Bau pada Ahad. Datuk Seri Dr. Stephen menambah kekayaan sumber asli Sarawak patut dirasai oleh semua rakyat agar mereka dapat meningkatkan pendapatan selaras dengan visi mencapai negeri maju menjelang 2030.
Kalau negeri ini kaya sumber asli dan sebagainya, tapi orang yang miskin, something wrong somewhere. We have to ask ourselves. As a leader, I have to ask myself as well. So, kita mau supaya ini semua rakyat akan merasakan bahawa kita mempunyai sumber asli yang cukup kaya. We have gas, we have coal, we have everything. Now we have hydropower, renewable energy dan sebagainya. And this must be sustainable in order to reach 2030 and beyond. Post-COVID development strategy by the year 2030, develop state, of course develop Sarawak. But now it's all cannot be done by the top leader. It has to be done all strata of level of people, including the grassroots people and so on. Ke perkembangan di Blaga, seramai 1,300 komuniti Kenyah di Long Busang kini boleh menikmati kemudahan bekalan elektrik serta air secara percuma melalui projek skim pembekalan elektrik alternatif luar bandar Sarawak SARES dan projek bekalan air alternatif Sarawak SAWAS. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi memberitahu inisiatif-inisiatif kerajaan Sarawak ini siap dibina dan mula membekalkan bekalan elektrik serta air kepada 133 buah rumah di kawasan itu dengan kos sebanyak 7 juta ringgit bagi SARES serta 3.5 juta ringgit untuk SAWAS. Katanya ini adalah usaha berterusan daripada kerajaan Sarawak untuk membekalkan elektrik dan air ke seluruh negeri ini selain bekalan melalui grid yang masih dilaksanakan. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan sistem janakuasa SARES dan SAWAS Long Busang di Umar Bading, Long Pusang pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Julaihi turut meluluskan geran kerajaan sebanyak RM15,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK bagi melaksanakan sebarang aktiviti. Hari sama ialah Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang serta Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube #menyebabfakta. Salam UKAS.